Halo, selamat Elkan pagi kepada semua rakan-rakan di sini dan juga selamat berpuasa kepada kawan-kawan Muslim di sini juga. Yes, hari ini izinkan Andrew kongsikan sedikit tentang apa itu konsep MRT kepada anda semua dan juga inilah masa yang saya rasa sangat sesuai, Andrew rasa sangat sesuai untuk kongsikan konsep MRT kepada anda semua sebab ramai kebelakangan ini ramai yang join Elkan Global dan mereka sudah mulai makan produk kita. So kali ini adalah peluang yang sangat bagus untuk anda untuk mengetahui apa sebenarnya konsep MRT kita dan semua produk yang kita akan share pada malam ini ya. Dan juga di sini sebelum Andrew mulai perkongsian, izinkan Andrew pun ucapkan terima kasih kepada insan yang membawa Andrew masuk dalam keluarga Elkan. Tanpa beliau, Andrew tidak dapat mengetahui apa itu konsep MRT dan juga menikmati kesihatan melalui produk MRT dan juga satu lifestyle yang luar biasa dalam kerjaya Elkan di sini juga. Terima kasih kepada abang kembar Andrew iaitu Anthony. Thank you very much. Dan sini, okay, biar kita lihat sebenarnya setiap syarikat sebenarnya akan ada banyak produk kesihatan. Sama ada di syarikat ataupun di farmasi kan? Ada juga. Dan juga selalu kita ada kawan-kawan kongsikan kepada kita macam mana kehebatan produk mereka. Tapi sometimes anda akan sangsi sama ada ia berkesan ke tidak kan? Jadi biasa kita kalau rasa sangsi atau tak percaya. So, macam mana kita perlu percayakan dan juga pilih produk kesihatan yang sesuai untuk kita semua? So, hari ini kita akan kongsikan. Okay, kalau anda menguasai konsep MRT ini, anda akan mengetahui bagaimana memilih produk kesihatan yang sesuai bagi anda semua tanpa ditipu oleh sesiapa ataupun daripada iklan. Okay, jadi marilah kita mulai sekarang. Sebelum ini, izinkan Andrew tanya kepada anda semua. Kalau kesihatan itu bukan satu masalah, berapa umur anda nak dalam hidup ini? Berapa umur panjang yang anda nak pada riwayat ini? Boleh tak type dalam chat box di sini? Oh, 100. Oh, bagus. 100. Ada yang lain? Ya, 100 juga. Ramai yang ada 100 ya. Ya, kita semua nak panjang umur. Selalu kita ucapkan happy birthday kan, panjang umur lah, sihat lah, semua ini. Yang penting sekali adalah sihat dan juga panjang umur. Kan? Dua-dua sama sekali. Kita nak panjang umur, tapi kita tak nak panjang umur dengan sakit. Kalau kita panjang umur dengan telinga sudah tak dapat dengar, mata sudah kabur ke, ataupun suara tak dapat keluar, ataupun sudah tidak dapat jalan, tidak dapat angkat barang dan juga hanya dapat duduk dalam kerusi roda. Anda mau tak? Saya rasa pun tak mau kan? Hidup sudah tidak bermakna. Jadi kalau dapat pilihan, kita boleh panjang umur dengan sihat. Dan umur 90 lebih 100 masih boleh kayuh basikal, masih boleh lari maraton, masih lagi melancong di merata tempat tanpa iringan daripada anak-anak atau cucu-cucu. Hebat tak hidup macam ni? Kita nak kan? Ini yang kita mau sebenarnya. Yang ini adalah kehidupan yang penuh bermakna bagi kita semua. Kalau kita panjang umur dan juga sihat. Ini sangat penting kepada kita. Jadi, tapi hakikatnya, marilah kita lihat di sini. Okay? Kita banyak sebenarnya ramai di sini 99.9% kita adalah di keadaan separuh sihat. Okay, dan juga ramai yang 99.9% meninggal sebelum umur 100 ataupun sebelum impian dapat ternyata kan. Jadi ramai sebenarnya mati di atas katil hospital. Ini kenapa? Okay, kita perlu lihat kan, biar kita perhatikan di persekitaran kita, sama ada mereka mati dalam rumah dengan happy-happy, dengan smile tanpa penyakit, ataupun mereka biasanya dihantar ke hospital
Okay, check up sini, check up sana, makan ubat tak baik dan masuk hospital untuk pembedahan. Lepas tu masuk keluar hospital lagi. Dan akhirnya pun meninggal juga. Yang dahsyatnya adalah saudara kita, orang ahli keluarga kita sudah meninggal, tapi dia juga tinggalkan banyak hutang-hutang hospital lagi yang kena dibayar oleh anak-anak dan cucu. Ini yang memang kita tak mau hadapi kan. Tapi memang wayang ada ditonton, drama pun ada banyak kan. So kita rasa kita nak satu hari jadi watak utama dalam drama itu tak. Kita tak mau. So kita perlu jaga kesihatan. Jangan selalu bergantung kepada doktor-doktor di mana mereka rasa saya semua ini tak tahu, saya hanya percaya kepada doktor saja, ataupun gadaikan nyawa mereka ataupun bagi pilihan kepada doktor-doktor saja. Kan anda rasa doktor memang pakar, tapi kita pun susah juga, kita manusia juga, yang mungkin akan buat kesilapan juga. Dan sometimes kita ada emosi sendiri juga yang sometimes kita akan buat pilihan yang tidak wajar juga. Jadi jangan sesekali bergantung kepada pakar ubat sahaja. Anda perlu buat sesuatu. Yang penting sekali anda yang bertanggungjawab atas kesihatan diri, badan diri dan hidup diri sendiri, bukan doktor. So you mesti ingatkan. So macam mana pun anda perlu jaga kesihatan dan buat persediaan supaya dapat pengetahuan basic daripada kesihatan dan juga supaya anda dapat sihat sentiasa, kurang sakit, bukan tidak akan sakit ya, kurang sakit ataupun walaupun sakit tapi anda akan sembuh dengan lebih cepat kalau anda menguasai ilmu dan pengetahuan kesihatan. Jadi setiap kita sebenarnya adalah di keadaan separuh sihat. Jadi jika keadaan ini berlarutan untuk satu jangka masa yang lama, ia akan menjadi sakit. Sebenarnya semua simptom-simptom di sini, daripada sejuk kaki dan tangan, sesak nafas, sendi rasa ketat, sakit lengan pinggang dan bahu, selalu batuk, sial sema, gatal-gatal, kerongkong ataupun tidak sabar, mudah marah, mudah rasa letih, mudah haus ataupun rasa paras, gula darah tinggi, kerap kencing, hipertensi, kolesterol tinggi, semua ini adalah simptom-simptom daripada badan kita, sistem kita yang bagi kita signal supaya kita mengetahui bahawa badan sudah lari sedikit dan kena tune balik dan juga balik ke keadaan yang sihat. Tapi biasa kita tidak perasan kan? Kita rasa okeylah, memanglah sudah keluar dari rumah atau kerja di luar atau tukar kerja ke pressure ke, semua ni biasa kalau kita ada simptom-simptom semua ni. Jadi kalau anda tidak pedulikan, jadi lama-kelamaan akan menjadi penyakit kronik dan juga ubat akan ikut anda sepanjang hayat. Dan masa itu anda akan rasa berapa banyak yang anda untung, semua balik ke hospital. Jadi kalau anda ada duit, baik labur dalam saham hospital yang tidak akan bankrupt. Sebab macam mana pun kalau anda tidak jaga kesihatan, kebanyakan savings anda akan balik ke pihak hospital sana juga. Ini bukan Andrew yang kata punya, banyak pakar-pakar sudah kongsi dan juga banyak drama sudah showkan, sudah buktikan juga. Bila Andrew dalam hospital, memang ramai sebenarnya yang sentiasa kata dia tak ada problem. Kawan-kawan lagi, saudara pun ada, dia tak ada problem, dia tak perlu jaga kesihatan, dia tak perlu ada apa-apa produk kesihatan, dia tak percaya pada semua ini, dia hanya percaya kepada doktor. Dan juga bila mereka masuk hospital, anda bayangkan macam mana mereka buat rayuan, mereka jabat tangan doktor-doktor dan rayu kepada mereka mesti selamatkan orang kesayangan mereka dan juga buat rayuan kepada kebajikan supaya dapat diskaun ataupun dapat sponsor daripada yuran hospital yang sangat-sangat tinggi.
sangat tinggi sekali. Okay. Andrew dalam bidang kanser di sana, dan anda rasa berapa banyak perbelanjaan yang kena dikeluarkan apabila salah satu saudara anda dapat kanser dan juga menjalani treatment dalam hospital? Dalam masa kalau mereka dapat survive, dapat hidup selama 3 tahun. So berapa banyak lebih kurang anda akan rasa kena belanja? Sebenarnya, ramai yang sebenarnya I kongsi sikit lah. Biar Andrew kongsi sikit ya. So secara general, kalau dalam hospital swasta, kalau hospital swasta, kenapa? Sebab hospital kerajaan, anda perlu beratur. Terlalu ramai kat luar yang tidak menghargai badan mereka sendiri dan juga tidak jaga kesihatan, selalu kena beratur lah. Kalau anda tidak mahu beratur, jadi anda perlu pergi ke swasta. Dari pihak swasta, anda perlu belanjakan sekurang-kurangnya 50,000 hingga berjuta-juta. Hingga 1 juta pun ada. Satu case daripada ahli saudara Andrew di sini, dan bila beliau dihadapi kanser dan sudah di peringkat terakhir, dan setiap ubat yang beliau ambil pada setiap hari belanjakan 600 lebih ringgit satu jenis ubat, dan setiap hari. Kalau satu hari 600, 30 hari berapa? Ini sudah hampir 20,000. Belum kira lagi bila masuk hospital dan juga admission hospital dan imaging, yang perbelanjaan daripada imaging department, kena buat CT scan, kena buat MRI, kena buat banyak jenis pemeriksaan, dan juga konsultansi daripada doktor-doktor, especially pakar. GP dengan pakar tak sama bayaran ya. Mereka belajar lebih, jadi anda perlu belanja lebih. Jadi ini 600 adalah 10 tahun dulu. Belanjakan 600 satu hari adalah 10 tahun dahulu. Dan sekarang terkejut Andrew juga bila ada kawan daripada Indonesia, mereka kata perbelanjaan satu hari untuk treatment kanser adalah lebih 1,000 ringgit satu hari. Gila betul. Kalau ada duit tak apa. Belanjakan saja sebab mereka kaya dan mereka berupaya untuk untung balik. Bayangkan kalau kepada anda diri sendiri, adakah anda ada duit macam ni? Kalau tak ada duit, tak kaya macam mereka, adakah anda masih lagi nak masuk ke hospital swasta ataupun pilih government hospital? Dan kalau di hospital kerajaan tak sempat untuk beratur lagi, tunggu lagi, adakah anda akan biarkan orang kesayangan anda meninggal sahaja? Sangat susah untuk buat pilihan kan. Jadi jangan tunggu sampai hari itu. Macam saudara saya, apabila hampir 1 tahun perbelanjaan dalam hospital sudah melebihi 400,000. So you tahu apa profesor beritahu saya tak? Dia kata, kalau 400,000 ini beli Elkenspirina, semua Elkenspirina ini akan tuangkan ke dalam swimming pool. Kolam renang bersaiz Olimpik, dan you punya saudara boleh terjun ke dalam berenang. Beberapa kolam lagi, bukan satu. So suplemen ataupun yuran hospital, mana satu lebih mahal? Tanya kepada sendiri, tak payah jawab dengan saya. Jadi ini yang Andrew nak sampaikan. So kalau anda belum lagi menghadapi semua ini, jangan. Sebab segala-gala harta anda akan semua digadai dan juga semua dia akan dibayar ke hospital sebab anda sayangkan ahli keluarga anda.
So kalau sayangkan, jangan tunggu sampai masuk hospital. Okey, ini penting. Ya. So labur sedikit untuk kesihatan. Inilah yang paling penting bagi kita semua, ya. Dan okey, jadi kenapa ubat? Adakah ubat yang berkesan terhadap tanda-tanda separa sihat semua ini? Ubat sebenarnya hanya menghilangkan kesihatan sementara sahaja, bukan untuk merati. Tidak mengubati secara mendalam juga. Yang penting sekali, apa yang mengubati badan anda adalah anda sendiri. Sebab doktor yang sebenarnya adalah daya pertahanan badan kita sendiri, immune system, your own immune system. Dan daya pertahanan badan ini boleh dipertingkatkan lagi melalui pemakanan setiap hari juga. Ini yang kita kena build, ini yang kita kena dirikan satu mahkota untuk mempertahankan invasion daripada virus. Sangat penting kepada kita. Jadi biar kita bincangkan konsep perubatan moden dan juga konsep terapi semula jadi. Kedua-dua ini. Rawatan perubatan adalah rawat. Selepas diagnose problem lah. Ada sakit dan barulah kita rawat. Sebab tak ada sesiapa pun nak makan ubat sebelum sakit kan. Itu tidak ada kesan positif tapi mendatangkan banyak lagi kesan sampingan. Sebab kita diagnosis simptom penyakit dan juga kita menghapuskan sumber dan membendung simptom sahaja. Ini adalah rawatan selepas sakit lah. Jadi, median rawatan adalah ubat sahaja dan masalah akan timbul kembali dan juga meninggalkan kesan sampingan. Sebenarnya kan? So, biasa kita selalu komplain terhadap produk-produk kesihatan juga. Ada yang selalu kata, ayah ada makan, ada kesan. Selepas berhenti, semua simptom saya balik lagi. Kan? Ataupun ramai di luar kata dia punya paling bagus. Tapi ada orang mati juga. Setiap hari makan suplemen pun ada orang mati juga. Ada sakit juga. Setuju tak? Setuju kan? Tapi, adakah sesiapa selepas makan ubat, dia akan panjang umur sepanjang hayat dan tidak akan sakit lagi? Tidak, doktor pun ada sakit lah. Doktor pun ada meninggal kerana sakit juga. Okey, jangan rasa apa-apa ubat dan boleh garanti anda panjang umur dengan sihat. Okey, dan jangan lagi ada sikit, jangan selalu komplain. Okey, suplemen ataupun ubat tradisional ataupun apa-apa makanan semula jadi komplain lagi sebab mereka tidak mendatangkan kesan yang anda nak. Okey, tapi ini terpulang kepada pilihan anda sendiri dan juga gaya hidup sendiri juga, bukan saja makan ya. Jadi terapi semula jadi ini adalah konsep dia adalah memelihara tambah dengan mencegah, tambah dengan merawat. Jadi tiga-tiga ini adalah satu pengurusan secara menyeluruh dah, kan? Kita tak tunggu sementara menunggu sebelum ada dikesan apa-apa sakit, kita sudah memelihara sistem pertahanan kita, badan kita dan juga mencegah juga. Dan even sudah jatuh sakit, ada produk-produk yang dianugerahkan medical produk dapat kesan rawatan juga tanpa kesan sampingan. Okey, sebab sasaran rawatan adalah mencari punca penyakit dan kaedah. Okey, kaedah rawatan adalah sebelum dan selepas sakit pun boleh juga. Jadi senang untuk kita untuk menjaga kesihatan. Dan juga medium adalah makanan, oksigen, air. Senang saja. Kesannya sel disuburkan, fungsi organ kembali ke tahap optimal dan juga memperoleh kesihatan yang secara menyeluruh. Ini sebab kenapa ramai pelanggan Elkan di sini selepas mengamalkan konsep MRT, mereka makan produk MRT juga dan bukan saja kebanyakan mereka punya simptom sudah hilang. Tapi untuk orang yang sakit, mereka mulai menjadi sehat. Untuk orang yang normal, mereka lagi sehat. Dan yang penting sekali, anda akan nampak lagi muda, lagi awet muda, dan lagi ceria dan juga lagi bersemangat. Ini yang kita mahu sebab kita akan hidup secara lebih kualiti. Tak macam orang lain, mereka hidup tapi mereka sebenarnya kualiti mereka hanya 10-20 tahun saja. Tapi kita di sini, kita memang hidup kualiti setiap hari. Ini yang kita mahu kan, bukan saja kita tak nak sakit saja.
Jadi konsep MRT dari mana? Sebenarnya pada tahun 1975, daripada Parlimen Amerika Syarikat telah menubuhkan satu jawatan kuasa khas penyelidikan neutron untuk mengkaji neutron dan elemen yang diperlukan oleh manusia. Sebab masa itu kita sudah secara semakin canggih. Dan juga nampak sekarang kita punya handphone dari dulu ada wire, sekarang wireless, sekarang hanya bersaiz kecil saja, dan juga bangunan-bangunan didirikan beratus-ratus tingkat pun boleh juga. Dan sekarang kita sudah mulai tinggalkan bumi dan kita mampu untuk melayar ke angkasa lepas. Semua ini makin canggih kan? Tapi satu hakikatnya, kita punya nyawa, riwayat hidup sebenarnya tidak dipanjangkan mengikut trend-trend teknologi. Dan juga yang penting sekali, virus kita makin canggih juga. Sampai sistem pertahanan kita tidak begitu canggih dan tidak dapat overtake mereka lagi. Tidak dapat kejar. So, kita tubuhkan jawatan kuasa khas penyelidikan neutron untuk mengkaji neutron dan elemen yang diperlukan oleh manusia. Jadi selepas 2 tahun dijalankan penyelidikan yang teliti, satu laporan yang 5,000 muka surat. 5,000 muka surat telah disiarkan. Okay? Dan neutron yang tidak seimbang akan menjadikan ketidaknormalan metabolik di peringkat selular, dan selepas itu akan mendatangkan penyakit kronik moden yang selalu anda hadapi bukan saja anda, tapi ahli keluarga anda, saudara, kawan-kawan yang hadapi. Semua sakit-sakit semua ini adalah penyakit kronik moden. Maka neutron dan sel dan juga metabolic cell adalah cara rawatan yang paling menyeluruh. Ini paling penting bagi kita, ya. Dan biar kita lihat terapi pembaharuan molekul. Konsep MRT adalah molecular reform therapy ataupun terapi pembaharuan molekul, ataupun selalu saya punya pakar-pakar pun kata ini adalah MRT adalah menerima rahmat Tuhan. Okey, yang daripada ramalan Dr. Linus Pauling, 2 times Nobel Prize winner, kaedah rawatan melalui pemakanan dalam terapi pembaharuan molekul akan menjadi aliran utama dalam dunia perubatan abad ke-21. Sudah lama, berpuluh-puluh tahun beliau sudah predik, tapi sekarang anda lihat semakin banyak ramai pentingkan kesihatan, pentingkan pemakanan daripada perubatan. Dan ini sudah sahkan bahawa abad ke-21 ini konsep yang paling penting bagi kita adalah konsep rawatan melalui pemakanan daripada terapi pembaharuan molekul ini. Okey, dan biar kita lihat lagi. Jadi sebelum kita mulai mengetahui apa itu konsep MRT, biar kita belajar sikit tentang biologi, ya. Siapa di sini daripada jurusan biologi tak? Ada tak? Ada tekan 1? Tak ada tekan 2. Okey. Biar saya nampak macam mana kita boleh kongsi secara lebih faham lagi. Oh, ramai 2. Okey, tanya kepada anda semua, jadi anda boleh menjadikan anak murid perubatan daripada Andrew buat masa 1 jam ini. Tanya kepada anda, ya. Jadi, kesihatan manusia memulai daripada unsur yang paling kecil dalam badan sistem kita, iaitu sel. Sel adalah unsur yang paling kecil dalam badan kita. Jadi sekumpulan sel berkumpul menjadi tisu, dan kumpulan tisu menjadi organ, kumpulan organ menjadi sistem. Macam sistem pertahanan, sistem respirasi, sistem reproduktif, dan sistem tulang, sistem banyak lagi sistem. Dan semua sistem ini gabung menjadi satu badan manusia yang sangat-sangat perfect sebenarnya. Jadi ini adalah God creation lah. Ciptaan daripada Tuhan, yang di mana kita bersusah-susah untuk dapatkan badan manusia ini. Kita perlu jaga mereka, jaga badan kita, aset kita. Aset kita membolehkan kita mempelajari sebagai seorang manusia selama 120 tahun. Janganlah hanya sampai 30 tahun atau 40 tahun sudah game over. Okey?
disebabkan hanya tidak jaga badan sendiri saja. So sebenarnya kita adalah tuan rumah. Dan juga kita sebenarnya adalah kita jangan kata kita tuan rumah. Kita kata kita adalah penyewa rumah. Rumah ini adalah badan kita. So kita adalah tenant. Sebenarnya sebab kita hanya sewa 120 tahun saja. Sudah bayar punya. You sudah bayar 120 tahun saja. Jangan sampai 30 tahun saja you sudah gone. Siapa yang untung, siapa yang rugi? Rugi sendiri saja kan. Jadi kita perlu jaga baik-baik. Jadi setiap kali biasa kita rasa, okey, kita lihat sini. Kalau sel kita tidak jaga baik-baik sebab kita punya pemakanan yang tidak betul, pencemaran udara, pencemaran air, semua pencemaran makanan juga, dan juga tekanan harian, kurang bersenam, gaya hidup yang tidak sihat, semua ini yang menjadikan sel sudah racun. Okey, menjadi racun dan ini menjadikan badan kita tidak sihat. Jadi kalau kita sudah menjadi separuh sihat, biasa kita cari siapa? Cari doktor kan? Doktor akan bagi ubat. Jadi ubat akan sebenarnya dan lepas tu kita sembuh. Sebenarnya bukan sembuh, tapi dia kontrolkan, dia blokkan semua simptom-simptom ini dan juga supaya badan kita ada masa untuk menjana immune system kita dan juga antibody supaya kita fight back. Dan tapi ubat itu potentially lah akan sometimes mendatangkan kesan sampingan juga. Jadi makin lama, makin kerap anda makan ubat, makin banyak lagi ubat yang anda akan makan sebab anda makan ubat kerap. So this is a cycle lah. Ini adalah satu kitaran yang tidak berhenti-henti kalau anda mulai makan ubat buat masa yang panjang. Okey, jadi banyak lagi sekarang orang sekarang sudah sangat moden dan juga ada belajar di sekolah. Jadi mereka sudah banyak berilmu. Jadi mereka tidak bergantung kepada ubat saja, tapi mereka akan mencari alternatif lah. Jadi mereka akan cari ubat tradisional, suplemen dan juga pemakanan, banyak lagi cari pakan nutrisi supaya dapat semua ini. Tapi mereka pun banyak soalan juga. Tak tahu sama ada ini pun bagus, A pun kata bagus, B pun kata produk dia bagus, C pun kata produk dia bagus. Semua orang punya bagus. Siapa akan mati? Kan? Ataupun ada makan, ada kesan. Tak ada makan, semua sakit itu balik lagi. Jadi tak tahu macam mana pilih. So hari ini anda perlu belajar apa itu konsep MRT kita supaya anda tahu macam mana pilih produk yang sesuai kepada badan anda. Jadi kalau sel anda dijaga baik-baik menjadi khasiat dan anda akan melalui 4 langkah MRT ini. So konsep MRT ini sangat mudah saja, 4 langkah saja, iaitu pemakanan yang seimbang, meningkatkan pengambilan oksigen, detoksifikasi dan pelarasan kesihatan. Keempat-empat ini mesti hadir pada masa yang sama. Okay, tanpa satu anda tidak akan sihat juga. Jadi sometimes orang kata, saya ada makan banyak suplemen, saya ada makan makanan yang sihat. Saya tak makan semua goreng-goreng, saya makan memang jaga makan tapi masih sakit. Kenapa? Sebab mungkin anda kurang bersenam. Kalau satu saja kurang bersenam, dia akan discount kepada penjagaan pemakanan juga. Ataupun anda jaga makan, anda ada exercise tapi tak ada buat detox. Tak ada detox, pun akan discount juga. Itu pun tidak dapat kekesanan akan dipotong dan juga dikurangkan. Dan juga kalau anda makan makanan yang seimbang, oksigen pun okey, semua bagus, ada detox juga, tapi hati tidak sihat. Anda tiada pegangan agama yang kuat ataupun tak ada social, tak ada kawan, tak ada impian, selalu thinking negatif, semua ini akan menjadikan yang langkah 1, 2, 3 itu pun tak berapa berkesan. So keempat-empat ini mesti hadir sama-sama ya. So jangan selalu salahkan doktor, salahkan hospital sebab anda tidak ikut konsep penjagaan kesihatan ya. Jadi kalau anda memang ikut sama-sama 4 langkah konsep MRT ini, so anda akan menjadi sihat dan badan anda akan menjadi pakar doktor yang paling unggul dalam dunia ini.
So, untuk mengecapi badan yang sihat, mulai daripada sel anda. Anda mesti patuh dengan sel. Anda mesti jatuh cinta pada sel. Anggap mereka sebagai boyfriend, girlfriend anda. Apa mereka nak, you bagikan, mereka akan ikut you selama-lama sepanjang hayat. Kan? Setuju tak? Kalau girlfriend anda nak bag Prada, nak produk Prada, you bagi dia bata. Atau dia nak makan seafood, you bagi dia veggie saja. Baiklah dia cari orang lain jadi boyfriend dia. So ini sama dengan sel kita juga. Kalau sel mereka nak, you tak bagi, dia boykot. Bila boykot saja, you makan ubat lah. Dia kata you tak mau makan apa yang saya nak, you makan ubat aja lah sepanjang hayat. Susah juga. Jadi dengan ancaman kesihatan yang disebabkan oleh modernisasi ini, 99% daripada populasi mengalami malnutrisi. Malnutrisi ini bukan kurang nutrisi saja, overnutrisi pun sama, lebih nutrisi pun sama. Jadi kita perlukan satu konsep keseimbangan dalam nutrisi kita. Jadi makanan adalah asas kesihatan kita. Ia pun jadi punca ancaman kesihatan kita. Biar kita fikirkan, okey, imbas kembali, apa sarapan anda makan? Adakah roti canai? Adakah nasi lemak? Milo, biskut, ataupun mie goreng, mie goreng, semua ini kan. Jadi adakah berkhasiat? Tanya pada diri. Jangan goyang kepala di sini. Jadi you are what you eat. Anda adalah apa yang anda makan. So tengah hari macam mana? Tadi macam mana? Sampai orang pun tak makan juga sarapan. Lagi dahsyat kan? Jadi semua ini adalah kebanyakan adalah daripada karbohidrat dan juga daging-daging. Yang sehat tak? Ya, memang kita tahu tak sehat, tapi kita pun, nasi Arab lagi, you bestnya. Tak ajak pun ya. Okay, next time ajak Saleh. Sedap tu. I suka juga, I suka sangat makan. Okay, sebab tahi lalat di sini. Dekat dengan mulut, jadi Andrew sangat suka makan apa-apa sajalah. So anda rasa apa-apa yang sedap punya, okay, bagi tahu ya. Okay, boleh private saya. So biar saya pergi cuba ya. Jadi kita selalu makan semua ini, kita enjoy. Kalau kita tak makan semua ini, tak enjoy langsung. Hidup ini sudah menjadi tidak bermakna. Kita tak mau kan, selalu makan sayur-sayuran saja. Jadi kita enjoy life. Dan juga sometimes kita tak dapat dielakkan dengan sosial. So bila kita happy, tak happy, kita makan juga. Kita ada celebration, kita makan juga. Especially sekarang orang muda kita suka barbecue. Adakah you nampak mereka barbecue kubis? Ada mereka barbecue sayur sawi. Tak ada kan? Semua tak ada. Kita apa? Semua daging juga. Sedap betul. Okay, kita enjoy. Tapi lepas tu kita mau jaga. Kita mesti memahami macam mana kita jaga kesihatan. Jadi di sini, okay, badan memerlukan berapa banyak jenis nutrien. Sebenarnya badan memerlukan lebih daripada 60 jenis nutrien dan 40 jenis nutrien yang perlu. Apa itu nutrien perlu? Kalau untuk jurusan biologi anda mesti faham, nutrien perlu dan nutrien tidak perlu. Nutrien tidak perlu ada dalam badan kita dimaksudkan nutrien yang dapat dijana daripada badan kita sendiri. So, sometimes kita kata tak perlu sebab kita boleh jana. Kita boleh hasilkan secara bersendirian. Dan nutrien perlu adalah tidak dapat dihasilkan oleh badan kita, kita perlu outsource. Kita perlu pertolongan daripada luar. Daripada 46 jenis ini, daripada 8 jenis protein, 18 jenis vitamin dan 20 jenis bahan mineral. Tapi tak payah hafalkan semua inilah. Jadi kita perlu daripada outsource. Itulah sebab kenapa kita makan 3 hingga 5 sajian setiap hari. Untuk dapatkan 46 jenis nutrien ini. Nutrien yang perlu ini. Tapi adakah kita perasan tak? Mungkin sampai umur 30 tahun, 60 tahun, kita pun tak tahu kenapa kita perlu makan. Sebab kita pilih makan, pilih sedap, pilih murah, pilih convenient. Semua tidak perlu beratur, kita makan saja. Kan? Jadi adakah anda pergi tanya tauke ataupun chef di dalam, tanya dia, ini char kway teow ada berapa jenis nutrien perlu? You punya sate ada berapa jenis nutrien perlu lagi?
So baik dia tak mau masak untuk you. Dia pun tak tahu sebenarnya. Dia tahu apa? Dia tahu make sure anda makan sedap saja. Kan? Yang sedap paling penting lah. Jadi kita perlu faham bahawa 40 jenis nutrien perlu ini memang perlu dalam badan kita setiap hari. Ya. Jadi sometimes kita tidak dapat. Anda boleh buat pilihan lah. 40 jenis nutrien perlu kebanyakan daripada sayur-sayuran. Okay, dan juga buah-buahan. Tapi kalau kita susah, memang tidak dapat, tidak convenient atau tidak suka makan semua ini, anda boleh pilih. Sebenarnya anda boleh pilih Alkun Spirulina. Alkun Spirulina ini memang merangkumi banyak jenis nutrien. Yang penting sekali adalah 60 jenis nutrien yang kita perlu setiap hari. Dan termasuk 46 jenis nutrien perlu untuk keperluan asas sel-sel juga. Sebab keunikannya adalah rekod prestasi disahkan organik, anugerah tempatan dan antarabangsa, pengasas terkemuka, 12 analisis, kajian saintifik dan juga klinikal. Okay, so semua ini daripada report-report sudah buktikan bahawa Alkun Spirulina memang selamat dan berkesan dan banyak berkhasiat untuk manusia. So saya rasa kita perlu lihat merujuk daripada laporan daripada pakar, lebih daripada kat luar punya rumus lah, kata tak boleh makan spirulina, tak boleh makan ini, tak boleh makan itulah. Kalau macam ni ramai pun kata nasi tak boleh makan. So anda tak mau makan nasi. So sampai orang kata pun air tak boleh minum. So you tak mau minum air ke? Tidak kan? So kita ada otak, kita kan manusia, kita ada otak, kita ada pemikiran sendiri. Jangan sesekali hanya dengar orang kata saja, kita cari jawapan. So kalau tidak, okay, pakar, okay, Andrew pun seorang pakar juga, tidak akan kongsi di sini secara ramai-ramai untuk dapat attack daripada lain ke. Tidak, sebenarnya kita mesti fahamkan, okay, spirulina sudah lama sebenarnya. Sejarah spirulina sudah beribu-ribu tahun, berpuluh-puluh ribu tahun sudah manusia mulai makan spirulina juga. Okay, so kalau ada masalah, manusia sudah tidak wujud. So spirulina sebenarnya selamat dimakan, even baby pun boleh makan juga, sebab dia hanya sejenis sejenis sayur saja. Yang penting di sini. Dan spirulina ini banyak berkhasiat dan juga sampailah yang apa tujuan untuk kita makan spirulina sebenarnya? Untuk menjadikan satu foundation kepada sistem pertahanan badan kita. Dia buat satu foundation untuk sistem pertahanan kita supaya kita jarang jatuh sakit. You akan rasa jarang jatuh sakit, ataupun kalau jatuh sakit, anda akan sembuh lebih cepat daripada orang biasa. Ini penting. Dan kalau anda biasanya tidak jatuh sakit punya, so anda akan rasa muka anda lebih berseri-seri dan juga anda lebih ceria dan lebih cantik, lebih handsome, lebih bersemangat, lebih awet muda. Okay, I can assure you semua ini. Sebab sebelum itu Andrew pun nampak bukan macam ni punya. Sebelum itu Andrew nampak memang macam uncle, macam pakcik-pakcik saja walaupun umur 20-an. Tapi sekarang sudah 40 lebih. Tapi tadi saya baru pergi ke EK1, okay, untuk beli produk juga. Tapi ada seorang kawan terserempah dengan satu kawan, dan kawan kata, wah, you pakai satu topi macam ni dengan seluar pendek lagi, t-shirt lagi. I ingat mana satu pemuda datang sini pilih-pilih produk. Oh, happy sangat. Ini memang betul punya. Nanti rasa-rasa mungkin dia mungkin dijemput di sini juga. Dan juga bukan saja itu, tapi memang banyak berkesan untuk ramai di sini, especially dalam pengalaman Andrew di sini. Abang Andrew adalah seorang pesakit gastrik kronik yang sudah makan ubat selama 10 tahun. Dan kena makan. Dan mak saya tanya kepada doktor, sampai bila boleh hentikan ubat ini? Okay. Tapi doktor itu tidak tahu, dia tak pernah belajar PhD lah, tak ada public speaking training. So dia terus terang kata, penyakit gastrik ini
ikut anak anda masuk keranda. Dia cakap macam ni. Ayo mak saya nangis, betul nangis lama-lama. So sampai satu hari nanti bila abang saya mengetahui apa itu spirulina dan beliau makan, tak dia online surf lagi, dia online search lagi, dia dapatkan banyak dokumentasi daripada pakar-pakar, daripada jurnal, medical journal, dan dia sangat teruja dengan keperkesanan spirulina ini dan dia terus makan satu cap. Dia satu cap makan, lebih kurang satu hari dia makan 50 hingga 70 biji spirulina dan tak sampai 3 bulan keajaiban berlaku. Okay, dia punya sakit gastrik sudah hilang. Sampai sekarang sudah lebih 20 tahun. Santai you jumpa dengan dia, dia akan sembang dengan anda dan dia akan rasa sudah 20 lebih tahun. Aku memang rindu sakit gastrik tu. Tak pernah rasa sakit lagi. Hebat kan? Sangat hebat. Ini memang satu testimoni yang sangat luar biasa. Sebab bukan saja kepada abang saya dan juga sebenarnya ramai yang pesakit gastrik sudah dapat manfaat daripada produk Alken kita, konsep MRT kita juga di sini. Dan mak saya sebenarnya dulu menghidapi kanser juga stage ketiga, tapi pada masa itu beliau sangat menghadapi banyak kesan sampingan daripada kemoterapi ini dan juga doktor perlu stopkan semua terapi lah. Jadi pada masa itu sangat bersyukur kerana ada sekumpulan doktor yang belajar nutrisi dan mereka cadangkan pil hijau yang untuk mak saya makan setiap kali makan 5 biji, banyak kali satu hari. So mak saya setiap hari makan banyak. Dia lebih kurang makan, rasa-rasa makan 50 biji sampai 100 biji satu hari. Dan selepas 9 bulan, doktor kumpulkan kita semua dan tunjukkan report, mak saya sudah cancer free. Ini adalah 20 lebih tahun dahulu. Memang sangat bersyukur dan Andrew sangat-sangat sangat berterima kasih kepada kumpulan doktor yang belajar nutrisi yang mengesyorkan pil hijau ini. Dan bila kita balik ke rumah, cekkan apa itu pil hijau. Pil hijau itu ada huruf E di sana, iaitu Alken spirulina. Terima kasih kepada Alken. Inilah sebab utama Andrew nak aktif dalam Alken, nak belajar lebih konsep MRT supaya dapat kongsikan kepada ramai di sana supaya mereka nampak ada alternatif untuk menjaga kesihatan juga di sini. Ya, terima kasih kepada Alken spirulina, terima kasih kepada konsep MRT, terima kasih kepada syarikat Alken. Okey, selain itu kita ada yang langkah pertama kita ada spirulina dan selain itu kita ada omega. Okey, omega adalah membekalkan omega 3 EPA dan DHA untuk membekalkan kesihatan badan. Dan keunikannya adalah teknologi CO2 supercritical tanpa haba dan 75% kepekatan EPA dan juga DHA, iaitu 900 mg EPA dan juga 1,200 DHA daripada minyak ikan ni. So sangat-sangat pekat berbanding dengan kat luar punya. 3 hingga 6 kali pekat. So satu hari you mungkin makan 1 biji atau 2 biji sudah cukup. Okey, nisbah dia adalah 2:1 yang sangat-sangat perfect bagi kita dan EPA minyak ikan ini sangat bagus untuk hilangkan minyak lemak dalam darah kita. Bukan saja itu tapi kandungan lemak dalam badan kita juga. Jadi ramai pensyarah profesor dalam universiti Andrew sangat gila pada omega ini, kepada minyak ikan ini sebab mereka makan bukan semata-mata nak dapat kesihatan, tapi perut mereka sudah semua sudah hilang buncit sebab mereka makan omega ini. So mereka sangat suka sebab you tahulah semua profesor penuh dengan ilmu tapi perut penuh dengan lemak juga. Mereka semua nampak macam Doraemon juga. yang semua tahu. Jadi mereka sangat suka kepada omega ini sebab bukan saja dapat jadi lemak yang sihat ini menjadikan kita sihat, tapi menjadikan anda lebih kurus juga. Supaya kurangkan berat, kurangkan minyak lemak dalam badan dan juga lemak dalam salur darah kita. Ya. Dan selepas itu kita nampak ada juga dalam konsep pertama, langkah pertama kita ada ecstasy
500 plus juga yang tidak berasid dan juga berpattern. Okay? Sebab biasa kita makan vitamin C, dia memang berasid dan anda akan rasa kalau gastrik punya pesakit, dia tak dapat makan vitamin C, lagi ada banyak sakit. Dan selain itu, tak boleh makan lebih vitamin C. Lebih vitamin C pun dapat toksin juga. Kita menjadi allergic. Jadi, vitamin C ini sangat bagus bagi kita. Tapi berlebih, kurang ada problem, berlebih pun ada problem juga. Jadi keunikan kepada ester C ini adalah dia 100% selamat sebab 4 kali lebih berkesan, 2 kali lebih tinggi penyerapan, 2 kali lebih baik retensi dan juga tidak membebankan perut sebab dia adalah neutral dan juga menyokong fungsi-fungsi sistem imun juga. Ini yang sangat laris masa COVID sekarang juga sebab untuk meninggikan untuk boleh sistem pertahanan kita. Selain ini, kita ada juga gamisi. Yang gaya hidup sihat dengan setiap kegunaan gamisi ini, kesan dia ada kesan sinergistik daripada vitamin C dengan zinc dan ambil suplemen seperti gula-gula. Jadi, kalau kanak-kanak tak suka makan ester C, tapi memang vitamin C ini baguslah sesuai untuk mereka dan mereka akan makan lebih juga. Dan boleh diambil pada bila masa dan rasa buah yang menyegarkan seperti kami kan. Sangat sedap, sangat-sangat sedap. Dan ester C dan gamisi ini sangat-sangat berkesan untuk sakit kerongkong, sel sema ataupun batuk, sangat-sangat berkesan. So anda perlu memang ini memang ramai yang sangat suka pada ester C dan juga gamisi kita sebab kita selalu rasa orang kata panas kan. Kalau panas badan tu, kepanasan tu, boleh dikurangkan dengan gamisi dan juga ester C ini juga. Jadi sangat bagus. Ya, cepat habis. Ya, rumah I pun sangat-sangat cepat habis juga semua ni. Dan selain itu, kita ada plasma hidup Kington yang merangkumi 83 jenis unsur-unsur suri dan juga mineral. Ya, keunikannya adalah mirip kepada plasma darah manusia dan ditemui oleh Reno Quinton dan 100 tahun rekod perubatan dan 2,000 kajian saintifik dan klinikal. So 2,000 kajian saya rasa lebih hebat daripada mana-mana satu pakar ubat yang tak ada buat kajian saintifik. Okay? So jangan selalu tanya doktor. Doktor pakar ubat yang dia prescribe bukan kepada plasma hidup Kington ataupun ubat ataupun produk konsep multi sebab mereka tak belajar konsep multi. Belum lagi. Okay, mereka belum hadir khusus daripada Andrew sini. Okay, dan juga dia Kington isotonic atau plasma hidup Kington ini berupaya mengimbangkan persekitaran untuk komunikasi dan juga duplikasi sel. Dan kepekatannya yang tinggi membantu dan juga Kington isotonic dan juga Kington minerale. Kington minerale ada kepekatan yang lebih tinggi lah, dapat membantu menyelaraskan fungsi sistem saraf pusat dan meningkatkan kecergasan badan. Oh, banyak atlet-atlet sangat suka pada produk ini dan juga yang penting sekali adalah anda selalu rasa badan macam lari sini lari sana, fungsi itu larilah. So anda perlu semua servis dan juga balik ke keadaan optimal melalui plasma hidup Kington ini. So Kington ini banyak bagus, especially now untuk pandemik masa sekarang juga Kington sangat-sangat berkesan. Banyak testimoni daripada rangkaian Andrew juga di mana mereka sebelum atau selepas kena COVID dan mereka minum Kington ini dan sembuh sangat cepat dan tiada kesan sampingan selepas kena COVID ini. Dan mereka masih boleh ada yang kata dia sudah tak dapat jalan dengan lama, tak dapat bersenam ataupun sudah hilang ingatan banyak. Nah, semua ini tidak dihadapi oleh customer kawan-kawan Andrew yang ada minum Kington ini. Sangat hebat kepada Kington ini ya. Dan juga selain itu biar kita lihat lagi selain kita ada langkah pertama keseimbangan kepada pemakanan dan langkah kedua adalah meningkatkan pengambilan oksigen. Jadi pencemaran dan tekanan diburukkan lagi dengan kekurangan oksigen. Jadi hampir 90% individu zaman sekarang keadaan kekurangan oksigen yang kronik. Jadi kita sudah kurang oksigen sekarang. Jadi apatah lagi kita nampak 10,000 tahun dahulu kandungan oksigen dalam bumi kita adalah 38%. Dan kini aras normal adalah 21%. Tapi anda kalau hidup dalam capital di kawasan bandar 15% saja. Dan kalau jatuh ke 7%, manusia tidak akan dapat hidup. Mungkin ada makhluk yang lain akan
gantikan manusia kita di bumi ini ya. Jadi kita semua sudah kurang oksigen. Sometimes you akan rasa bila you nafas dengan secara mendalam, baru rasa sedap sekali. Ada tak? Biar cuba. You deep breathing. Memang refreshing kan? Jadi sebenarnya badan anda sudah dalam keadaan kekurangan oksigen sebenarnya. Jadi macam mana kita perlu buat? Kita perlu buat kuasa, senaman kuasa. Okey, salah satu konsep MLT di sini, kita perlu ada minyak rosa dan juga papan kuasa supaya kita jalankan senaman kuasa. Senaman kuasa ini kita ada dua alat ini ya. Satu adalah minyak, satu adalah papan. Dan papan ini dibuat daripada tanduk kerbau, selamat untuk kulit. Di mana biasa dulu-dululah kita selalu tengok nenek ke datuk ke selalu ambil air atau minyak masak ke minyak apa-apa lagi lah. Apa minyak juga pakai duit shilling ataupun pakailah mangkuk lah ataupun sudu untuk apa? Gosok-gosok lah. Ya, kan? Sebenarnya itu kuasa juga, tapi mereka pakai alat yang salah, jadi menjadikan sangat sakit. Sebenarnya alat kuasa ini sebenarnya kita patut pakai papan kuasa. So dibuat daripada tanduk kerbau, dia elektrostatik, jadi tidak akan rasa sakit dan juga selamat untuk kulit dan mempunyai kuasa penyejukan dan juga detoksifikasi. Dan minyak rosa ini sangat hebat sebab dia penyerapan yang sangat tinggi dan meningkatkan peredaran darah, bersifat aromakologi ini sebab dia ada lebih 60 jenis ekstrak daripada tumbuh-tumbuhan semula jadi yang siapa-siapa pun boleh pakai juga, langsung tiada kesan sampingan. So bila anda kekurangan bersenam, anda buat kuasa ini, kita ada latihan untuk mengajar anda macam mana buat kuasa. Dalam masa 3 hingga 5 minit sahaja anda akan rasa wah, kepala sudah ringan dan anda rasa sangat segar dan juga boleh tumpukan perhatian dan anda rasa sangat bersemangat. Sebab macam anda sudah ada bersenam, ada exercise. Okay, so ini sangat interesting. Next time kita bincangkan sama-sama. Dan selain itu, langkah ketiga. Selepas langkah pertama, pemakanan seimbang. Langkah kedua adalah oksigen yang mencukupi. Langkah ketiga, detox. So kita ada banyak organ detox juga. Dari sini kita ada organ kulit, hati, peparu, ginjal, kolon. Semua ini ada sebenarnya adalah organ detox kita. Tapi mengikut masa-masa kita lihat, okay, detox kulit 24 jam kita perlulah. So hati sebenarnya adalah 12 hingga 3 pagi kita detox hati. Kalau anda belum tidur lagi, hati memang berbeban juga. Dan paru-paru ada 3 hingga 5. Jadi kalau paru-paru pada masa itu you nampak biasa kanak-kanak batuk pada masa ini sebab untuk detox. Dan ginjal adalah 5 ginjal adalah 5 hingga 7 petang. Itulah sebab biasa, okay, pakar-pakar bidan akan advise, okay, semua klien dia lah supaya jangan ada hubungan seks pada masa itu sebab ini adalah masa ginjal yang detox, so akan menjejaskan kesihatan tu. Dan juga kolon juga, okay, adalah 5 hingga 7 pagi, itulah masa kita pergi tandas. Kan kita pergi bilik air untuk buangkan air besar ini. Sebenarnya semua ini adalah ikut masa fisiologi daripada badan kita. So kita perlu detox sentiasa. Kalau tak jaga semua ini baik-baik, ada problem. Sebab tu kita perlu detox. Sebab ahli sains percaya 90% penyakit dan juga masalah kesihatan berkait rapat dengan toksin dan sisa yang terkumpul dalam usus besar kita. Kita seumpama tong sampah yang bergerak. Dan juga mayat-mayat binatang yang bergerak juga. Sebab kita makan daging itu sebenarnya daripada mayat binatang. Kan? Kita perlu dapatkan nutrien daripada daging-daging itu dan yang sisa-sisa lain kena buangkan secepat mungkin sebelum dia menjadi basi atau ditumbuh banyak bakteria juga dalam usus kita. Jadi kalau anda ada mulut berbau, badan berbau, perut kembung selalu dan fungsi usus yang merosot dan muka kusam dan berjerawat ataupun kulit berjerawat juga. Semua ini okay, bukti bahawa anda sudah kena toksin sendiri.
So walaupun kita buang air besar setiap hari, tapi masih ada mungkin 3 kilo, 3 kg najis yang terlonggok dalam usus. Nampak tak biasa ada kawan-kawan kita yang dia selalu kata dia selalu komplain, you nampak kurus tapi you berat nah. Oh, kenapa you tak gemuk punya? I minum saja sudah jadi gemuk juga. Okay, kalau makan tak tambah berat, makan banyak tak tambah berat ataupun makan sikit tambah berat, semua ini ada toksin dalam usus. Kena detox juga. Kedua-dua semua ini kena detox juga. Selalu orang kata, ya saya kurus tapi saya berat sebab tulang berat. So jangan begitu tak belajar. Okay. Tulang itu semua sama berat. Kalau tidak, sudah rapor osteoporosis nanti. Yang penting sekali adalah you punya najis yang berat masih ada dalam usus anda. Mungkin 5 kilo itu adalah najis sebenarnya. Jadi kita perlu buangkan semua ini. Sebab selalu usus adalah organ yang paling kotor dan menyimpan paling banyak penyakit. Seperti sembelit ke, divertikulum, kolon ke, kembung perut ke, sindrom kerengsaan usus, najis telonggor, fisidubola ataupun najis telonggor, buasir, semua ini. Okay, polip ke, kanser usus, semua ini daripada toksin dalam usus kita. Jadi banyak buku-buku kesihatan ataupun perubatan sudah bukti bahawa semua sakit ini berpunca daripada usus yang sangat kotor dalam badan kita. Jadi kita perlu singkirkan toksin dalam badan kita, ya. Dan melalui apa? Laktozi ini. Laktozi adalah langkah ketiga dalam konsep multi kita. Ia adalah bahan semula jadi untuk kesihatan kolon, yang di mana ada 3 langkah untuk buat detox di sini. Yang langkah pertama, keluarkan najis yang terlonggok. Kedua, kembalikan keseimbang flora kolon melalui banyak bakteria yang bagus dalam laktozi kita, dan kawal atur pergerakan kolon menjadi kolon itu muda balik. So dia lebih cepat, dan masa you buang air kecil dan juga masih buang masa untuk buang air besar adalah lebih kurang sama. Ini yang best kan? Sebenarnya ini yang betul. Ini yang barulah kira sehat sebenarnya. So laktozi ini anda mesti cuba, sebab kali pertama anda akan rasa kedudukan usus anda, sebab dia ada banyak buih-buih ke dalam. So baba-baba kalau you akan rasa, sini kluk sini kluk sana, you akan rasa mana kedudukan usus anda. Sangat-sangat special. Okay, I suka rasa ini sebab anda akan rasa laktozi ini memang berupaya buangkan semua toksin dalam usus kita, menjadi anda hari itu saja anda akan rasa sudah ringan, sudah bersemangat. Anda akan rasa perbezaan yang sangat ketara. Okay, so saya selalu suka laktos ini, dan yang buat masa pertama kali kalau anda detox, sekurang-kurangnya 3 hingga 7 hari berturut-turut, dan selepas itu setiap minggu ataupun setiap bulan, okay, mengikut diet harian anda sebenarnya. So, I paling suka adalah setiap minggu lah. Apa-apa sampah yang kita terkumpul sekaligus setiap minggu kita buangkan. Ini pentingnya. Dan laktos, kita ada laktos dengan laktozi S. Dua-dua ini. So dua-dua ini adalah sangat berkesan, di mana ini adalah lebih powerful. Dikira lebih powerful. Kalau anda rasa lebih jimat masa dan juga lebih cepat untuk dapatkan detox. Okay, detoksifikasi laktozi S ini sangat-sangat bagus untuk kita juga. Okay, dan selepas itu sampai ke langkah pertama, kedua, ketiga, iaitu makan makanan yang seimbang, oksigen mencukupi, dan juga detoksifikasi. Ketiga-tiga ini dan ketiga-tiga ini adalah kita perlu amalkan setiap hari. Ada problem, tak ada problem, kita mesti amalkan, ya. Dan pada langkah keempat adalah di mana simptom sudah keluar, sudah muncul dalam badan kita. Sebab organ yang sihat bersama dengan enjin yang berfungsi baiklah. So, kita selalu servis. Kalau servis kereta, kita selalu serviskan setiap 5,000 km. Anda bila ada servis pada anda, mungkin jatuh sakit baru pergi jumpa doktor, makan ubat saja. Tapi tak ada servis. Lama-kelamaan anda akan jumpa doktor sangat kerap sepanjang hayat. Dan juga makan ubat, belanjakan banyak dalam hospital. So, kita perlu selalu servis macam servis kereta. Servis badan kita macam servis kereta kita.
Ya, macam mana kita buat? Kita dapat ada 10 sistem organ utama dalam tubuh kita seperti sistem pencernaan, sistem peredaran, perkumuhan, imun, endokrin, pernafasan, otot rangka, saraf tunjang pusat, pembiakan wanita, pembiakan lelaki. Kita ada lebih 10 sistem. Jadi banyak sistem ini perlu kita jaga. Sometimes kita tak jaga, kita, sudah ada problem sikit. Ada masalah-masalah seperti pencernaan, you rasa perut kembung, sembelit kan. Semua ini berpunca daripada sistem pencernaan. To show sistem pencernaan perlu servis. Peredaran darah sudah darah tinggi, sudah kandungan lemak tinggi, ada kolesterol, ada migraine ataupun sejuk tapak kaki dan tangan. Semua ini adalah you perlu servis sistem peredaran. Kalau semua hormon-hormon tidak betul, you kena sistem endokrin, kena servis sistem endokrin dan sebagainya. Jadi kita perlu servis setiap organ kita di sini. Kalau kita ada semua produk-produk yang dibuktikan bahawa secara medical semua ini sangat bagus untuk serviskan kita punya sistem. Seperti sistem peredaran kita ada Alexian, ELG6 untuk keimunan, Zenergy untuk pencernaan, Lactose untuk perkumuhan, endokrin. Kita ada LD dan kita ada Zenergy juga dan lain-lain lagi. Semua kita ada. Yang kita hanya ikut saja pada langkah keempat pelarasan kesihatan ini saja. Seperti Zenergy. Zenergy adalah untuk sistem endokrin dan juga, you boleh nampak di sini, dan juga untuk sistem pencernaan. Sangat-sangat bagus untuk kedua-dua ini. Ia berupaya mengaktifkan semua enzim dalam badan kita. Keunikannya ada 60 jenis ramuan botani dan penyampaian lengkap selama 1,200 hari dengan menggunakan pemilihan property 15 jenis probiotik dan 3 jenis prebiotik di sini. Jadi Zenergy ini sangat bagus untuk selalu perut berkembung. You rasa ada angin banyak dalam perut dan juga dalam sistem perkumuhan, sistem apa lagi kita kata, dan juga di sini jadi sistem pencernaan, perkumuhan dan juga penjagaan hormon. Kalau anda punya paras gula sudah tidak betul, ia sangat-sangat bagus untuk kita. Dan juga untuk pesakit yang ada tumor, Zenergy pun berupaya membunuh banyak sel-sel tumor ini dan juga menjadikan kemoterapi dan radioterapi lebih positif dan kurangkan kesan sampingan dalam experience Endo di sini ya. Dan juga Alexian ada untuk peredaran darah. Wah, ini sangat-sangat bagus supaya dia dapat memulihkan sistem peredaran darah secara berkesan. So kalau anda ada apa-apa sakit tentang otak, jantung dan juga sistem darah, ini Alexian sangat-sangat perlu untuk anda sebab ini adalah formulasi daripada Nobel winner. So rasa pakar doktor yang lebih memahami ataupun pemenang Nobel, kan kita perlu percaya kepada pakar yang betul ya. Ubat mesti cari doktor, tapi Alexian mesti cari organ sini. Jadi ELG6 adalah untuk sistem imun. So imun ini adalah ELG6 ini adalah immunoglobulin G yang perangsang imun semula jadi untuk melawan virus dan juga bakteria. Ini sangat-sangat hebat pada masa sekarang juga, sentiasa out of stock. Sebab ELG6 ini sangat-sangat berkesan tentang fighting virus, bakteria, kuman-kuman daripada apa-apa jangkitan. Ia sangat-sangat berkesan kepada sesiapa yang masuk hospital untuk buat pembedahan ataupun orang yang selalu jatuh sakit ataupun kepada kanak-kanak dan juga dewasa yang ingin tambah berat, lebih berisi. ELG6 ini sangat-sangat bagus untuk ini juga. Dan selain itu kita ada Alpha Hex. MIME alpha glucan, satu modulator imun yang sangat hebat diekstrak daripada cendawan super. Ini digunakan lebih 700 hospital, klinik-klinik di seluruh dunia. So tak payah Andrew kongsikan tentang sama ada anda percaya. Sebab 700 hospital sudah percaya. So ini sangat bagus untuk fight sistem imun daripada sistem imun. Dalam masa sekarang pandemik juga ataupun apa-apa jenis masalah daripada persekitaran seperti alergik dan juga sistem imun daripada badan yang sudah lari ataupun infeksi sampai ke tumor.
Okay, L5 sudah dibuktikan oleh pakar-pakar perubatan bahawa ia sangat-sangat berkesan kepada mana-mana satu penyakit yang disebabkan oleh sistem imun yang tidak seimbang dalam badan kita, ya. Dan Gummy Visio sangat-sangat bagus, sangat laris buat masa sekarang sebab semua pakai online. Kan? Semua online, mana yang sakit? Mata yang sakit. So penjangan mata memang daripada Gummy Visio ini. Untuk kanak-kanak, untuk dewasa, untuk orang tua. Yang sangat-sangat bagus. Kalau tidak, anda akan belanja banyak ubat-ubat. Lagi banyak. Lagi berat daripada Gummy Visio ini. Dan dia dapat menapis. Sebab Gummy Visio ini dapat menapis sinar berbahaya itu cahaya biru dan juga UV. Daripada komputer-komputer, daripada TV kita, yang daripada handphone kita juga, dan melindungi sel daripada kerosakan akibat daripada proses pengoksidaan daripada sel mata dan memulihkan sel mata yang rosak juga. So sangat-sangat bagus kepada kita semua. Ini sangat penting bagi buat masa sekarang, ya. Dan juga Yummy Warrior, satu lagi formulasi unik gabungan Bifidobacterium lactis BL04 dan juga yeast dan glucan yang berketulinan yang sangat tinggi. Yummy Warrior ini melindungi modulasi sistem imun untuk mencegah jangkitan, mengurangkan gejala kejangkitan dan meningkatkan sistem imun untuk pemulihan yang cepat. Ini pun salah satu produk yang sangat hebat untuk sistem imun kita juga, di mana ia sangat-sangat sedap dimakan. Sangat sedap dimakan dan sesuai untuk kanak-kanak yang tidak suka minum laktose ataupun makan ELG62 dan Yummy Warrior. Paling sesuai untuk mereka dan you mesti simpan baik-baik. Semua mereka akan makan lebih juga. Sebab sangat-sangat sedap di sini. Sebenarnya bukan saja sedap tapi memang sangat bagus untuk sistem pertahanan kita juga. Jadi kita 4 langkah utama ini, iaitu yang pertama keseimbangan pemakanan, kedua oksigen, ketiga detox dan keempat pelarasan. Keempat langkah utama terapi pemerahan molekul ini akan menjadikan badan anda doktor yang paling unggul dalam dunia ini. So bukan saja anda sudah tahu macam mana menjaga kesihatan diri sendiri, tapi anda pun sudah memahami macam mana jaga kesihatan semua ahli keluarga, saudara sampai ke kawan-kawan anda juga. So mereka akan dapat manfaat lebih banyak daripada konsep MLT kita dan juga produk MLT kita di sini. Jadi, saya berharap hari ini, 4 langkah utama konsep MLT ini setelah anda sudah mempelajari semua ini, bukan saja anda perlu makan produk MLT, amalkan konsep MLT, tapi please belajar sikit tentang macam mana kongsikan konsep MLT ini supaya kongsi kepada kawan-kawan orang kesayangan kita. Dan sometimes you tak tahu, kadang-kadang you dapat menyelamatkan mereka. Nyawa seseorang juga melalui pemahaman konsep MLT kita. Jadi share adalah tanggungjawab kita. Kita kongsi adalah tanggungjawab kita. Mau tak mau terpulang kepada mereka. Kita tak paksa. Tapi yang penting kita selalu kongsi sesuatu yang baik. And you selalu percaya ini akan mendatangkan pahala kepada kita dan juga ahli keluarga kita juga. So, jadi kalau mereka terima konsep MLT ini, lagi banyak pahala juga. Sebab anda mungkin akan selamatkan nyawa juga. Jadi, memang perlu kita mempelajari bukan saja untuk amalkan konsep MLT, tapi kongsi dengan kawan-kawan juga. So, next time kalau kita semua sudah buka kepada public, mesti datang ke camp MLT kita. 2 hari, 3 hari punya camp MLT supaya anda akan menjadi pakar nutrisi, pakar nutrisi, pakar kesihatan dalam keluarga dan juga sosial, kalangan sosial anda. Sekian, terima kasih. Harap anda semua makin sehat dan makin berjaya dalam hidup ini. Sekian, terima kasih. Thank you very much. Alright, terima kasih kepada kita punya Presiden Dr. Andrew Chua atas